Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang kutukan, di mana kutukan ni datangnya daripada 7 jenis batu berlian. Jadi kalau korang nak tahu cerita dia pada mula sampai habis, tonton video Abang. Batu yang pertama adalah batu berlian ungu dari salah satu kuil dekat India, iaitu kuil Kanpur. Batu ni dikenali dengan nama lain iaitu The Delhi Purple Sapphire. Dia walaupun namanya sapphire, tapi sebenarnya dia adalah berlian dan warnanya adalah ungu. Batu permata ni ditemui pada 30 atau 40 tahun yang lepas oleh seorang lelaki yang bernama Peter Tandy, iaitu salah seorang kurator ataupun penjaga muzium di salah satu muzium di London. Sebenarnya batu permata ni dah lama hilang. Tiba-tiba telah dijumpai semula oleh Edward Heron Allen, iaitu salah seorang penulis yang terkemuka dekat Inggeris. Dia jumpa batu ni dalam satu almari di mana batu ni dah dijadikan rantai disertakan dengan corak-corak yang aneh. Batu ni sebenarnya duduk dalam kotak dalam almari tersebut. Sewaktu si Edward jumpa kotak ni sebenarnya telah disil ataupun ditutup dengan beberapa mentera dan juga tertulis amaran dekat kotak ni. Amarannya bunyi macam ni: barang siapa yang nak buka kotak ni, bacalah peringatan ni terlebih dahulu dan lakukanlah apa-apa yang kamu hendak lakukan selepas membaca peringatan ni. Sarananku pada kalian, lemparkan saja batu permata ni ke laut, jangan disimpan. Itulah bentuk amaran yang ada dekat kotak tu sebelum si Edward buka. Lepas si Edward buka, rupanya dalam tu ada batu permata ungu ni. Kita imbas semula, pertama kali batu ni dibawa balik ke England oleh seorang Colonel namanya Colonel Ferris. Tentera lah. Bila dia bawa balik dekat England je, keluarga dia semua jatuh sakit dan diorang tiba-tiba jatuh miskin. Dan salah seorang daripada ahli keluarga Ferris tiba-tiba bunuh diri. Edward, iaitu orang yang jumpa batu permata dalam kotak ni, adalah orang yang terakhir tuan kepada batu ni. Dia sendiri mengaku macam-macam nasib buruk sejak dia simpan batu permata ni. Sebenarnya dia pernah buang batu ni dalam satu gaung, tapi lepas beberapa bulan batu ni datang balik dekat dia. Ada dalam lubuk baju dia. Entah siapa yang bawa batu ni balik, dia pun tak tahu. Dan sejak daripada tu semua orang tahu batu ni memang berhantu, ada kutukan. Batu permata kedua yang mendapat kutukan atau sumpahan adalah batu yang bernama The Hope Diamond. Sebelum namanya The Hope Diamond, namanya adalah Blue Hope Diamond. Dia satu berlian yang besar dan cantik potongannya. Dan pada waktu ni, Hope Diamond ada dekat dalam satu muzium dekat Amerika Syarikat. Orang dah tak larat nak simpan, bagi kat muzium. Cerita tentang kutukan batu Hope Diamond ni telah bermula sewaktu batu ini dicuri daripada satu kuil dekat India. Batu ni sebenarnya telah diletakkan pada satu patung Dewi Sita dekat kuil tersebut. Dan sejak batu tu dicuri atau dipindahkan, macam-macam perkara buruk berlaku. Korang dengar Orang yang curi batu permata ni daripada kuil tu bernama Jean Baptiste Taverner, orang Perancis. Dia tu sebenarnya saudagar batu permata. Lepas dia dapat batu permata tu, dia jual batu permata tu pada raja, iaitu Raja Louis ke-14. Selepas dia jual batu tu pada Raja Louis, si Taverner ni telah mati dibunuh oleh sekumpulan anjing, di mana anjing ni telah merobek-robek badan dia. Lepas beli batu berlian ni, Raja Louis telah menukar ataupun memberi nama pada batu ni dengan nama Blue Diamond of the Crown. Dan dia telah memotong batu berlian ni membentuk hati, katanya untuk mengurangkan sumpahan kot. Tapi sejak si Raja Louis simpan batu permata ni, macam-macam musibah dia dapat dan berakhir dengan kematiannya dan juga kematian ratunya, iaitu Mary Antoinette. Kedua-duanya telah digulingkan dan dibunuh hasil daripada revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789. Dan sejak daripada tu, batu berlian ni telah berubah-ubah tangan, beralih-alih tangan, sehinggalah batu permata ni akhirnya jatuh kepada Ratu Spanyol, iaitu Maria Luisa
pada tahun 1800. Selepas tu, batu ni telah diambil ataupun diberikan kepada seorang lelaki yang bernama Wilhelm Falls, di mana Wilhelm ini bertugas untuk membentuk semula batu permata ni, mengukir ataupun memotong semula batu permata ni supaya menjadikannya lebih cantik. Dan akhirnya dia sendiri mati dalam keadaan kesedihan kerana berlian ini telah dicuri oleh anaknya yang bernama Hendrik. Dia punyalah sedih batu tu kena curi sampai dia bunuh diri. Dan Hendrik pun, si anak ni, akhirnya bunuh diri juga sebab dia kata terpengaruh dengan kata-kata yang keluar daripada batu berlian ni. Suara-suara misteri. Dan pada tahun 1813, batu ni telah dibeli oleh seorang lelaki yang bernama Henry Philip Hope, dan batu ni akhirnya diberi nama secara khusus iaitu Hope Diamond. Lepas Henry Philip Hope dapat batu permata ni, dia pun dilanda dengan kemurungan, tak pasal-pasal, dan akhirnya dia bankrupt. Selepas Henry Philip Hope mati, cucu dia ambil batu permata ni. Dia cuba untuk jual batu permata ni, dan akhirnya pada tahun 1901 dia berjaya jual batu permata ni selepas dia hampir-hampir bankrupt. Beberapa orang yang pernah simpan batu permata ni, seperti seorang putera Perancis yang bernama Kinitowski, dia akhirnya mati ditikam dalam satu revolusi Perancis. Seorang lelaki Yahudi pun pernah simpan batu permata ni, dia bernama Simon, dan akhirnya Simon dengan family dia semua terjatuh ke dalam gaung sewaktu memandu kereta. Seorang perempuan yang kaya raya dekat Amerika Syarikat yang bernama Evelyn Wash McLean telah membeli batu berlian ni. Dia dengar cerita batu berlian ni memang batu yang terkutuk, tapi dia nak sangat. Dia percaya lepas dia beli, dia ubah bentuknya, batu ni dah jadi batu yang sangat menguntungkan, bukan lagi batu kutukan. Tapi tanggapan dia salah. Selepas dia dapat batu permata ni, anaknya meninggal dalam kemalangan kereta, anak perempuannya bunuh diri, dan suaminya menjadi gila dan terpaksa duduk dekat hospital gila. Dan akhirnya Evelyn pun meninggal. Stres, ahli keluarga dia semua mati. Dan akhirnya batu permata ni diletakkan di salah satu muzium dekat Amerika Syarikat, sebab untuk mengelakkan daripada dia menyumpah ataupun mengutuk pemilik-pemilik seterusnya. Batu permata yang ketiga adalah Blue Diamond. Yang tadi Hope Diamond kan, yang ni Blue Diamond. Kali ni batu ni berasal daripada Arab Saudi dan warnanya warna biru. Dikatakan batu ni dicuri daripada istana Arab Saudi oleh seorang lelaki Thailand pada tahun 1989 dan menyeludup batu ni masuk ke dalam Thailand. Sewaktu batu ni nak diselundup masuk Thailand, banyak nyawa yang hilang. Matilah kan. Antara yang mati akibat daripada sumpahan batu berlian ni adalah seorang lelaki yang bernama Muhammad Al-Ruwaili dan 3 orang lelaki Arab yang terlibat dalam penyiasatan tentang kehilangan batu ni daripada Arab Saudi. Dan 20 orang yang terlibat ataupun disyaki mencuri batu ni pun 20 orang mati dalam keadaan yang tak wajar. Dan batu ni sampai sekarang menjadi pertelingkahan antara kerajaan Arab Saudi dan juga kerajaan Thailand. Dan sampai sekarang Blue Diamond tak tahu mana kedudukannya. Batu permata yang keempat bernama Regent Diamond dan sekarang menjadi koleksi di Muzium Louvre, Perancis. Nama lain batu ni adalah Pitt Diamond kerana ia dimiliki oleh seorang diplomat India yang bernama Thomas Pitt. Asal usul batu ni pun daripada India, daripada daerah Andhra Pradesh. Ia dicuri pada tahun 1698 oleh seorang budak lelaki, dan sewaktu dia nak curi berlian ni, disorokkan berlian ni dalam luka di kaki betisnya, dan dia jual berlian ni pada satu kapten kapal, dan kapten kapal ni pun tak bayar, dia tembaknya budak ni, dia ambil atau dia rampas berlian ni. Dan berlian ni pernah disimpan oleh beberapa tokoh seperti Maharaja Louis ke-5, Maharaja Louis ke-16, Mary Antoinette dan juga Napoleon Bonaparte. Disebabkan mengalami beberapa proses pemotongan, berlian ni dah hilang bentuk. Dan macam yang kita tahu, Mary Antoinette, Maharaja Louis dan juga Napoleon Bonaparte mengalami nasib yang buruk. Adakah disebabkan oleh batu berlian kutukan ni? Siapa tahu.
Berlian yang kelima bernama berlian Orlov. Kali ini warna berlian tu adalah warna putih, besarnya macam telur ayam, separuh telur ayam, dan sekarang ada dekat Istana Kremlin dekat Moskow. Berlian ni pun dicuri daripada India, daripada satu kuil dekat India yang bernama kuil Hindu Sri Ragantaswamy, panjangnya nama, dan dicuri pada tahun 1747. Selepas dicuri, berlian ini telah dijual kepada seorang lelaki yang bernama Olaf. Olaf ni sebenarnya seorang putera daripada Rusia, dan dia ni sangat terkenal sebab dia pernah menyelesaikan hubungan sulit dengan permaisuri Rusia pada waktu tu yang bernama Catherine Agung, di mana Catherine Agung ni adalah isteri kepada Raja Rusia yang bernama Raja Peter ketiga. Orlov bersama dengan Catherine sama-sama telah berpakat dan menjatuhkan Raja Peter ketiga dan mengangkat Catherine menjadi ratu. Disebabkan rasa cintanya, Orlov telah menghadiahkan batu permata ni kepada Catherine Agung sebagai tanda cinta, dan Catherine telah meletakkan batu permata ni pada tongkat kebesarannya. Selepas mendapat batu permata tu, Catherine telah beralih cinta daripada Olaf kepada seorang lelaki yang bernama Georgi. Tapi si Ratu Catherine tidak melupakan jasa-jasa Olaf dalam membantunya menjatuhkan pemerintahan suaminya dan memberikannya beberapa hadiah yang mewah. Tapi Olaf tidak menerima pemberian si Ratu dan akhirnya mati bersendirian dalam keadaan yang murung. Dan sejak daripada tu, batu berlian ni dinamakan batu kutukan. Berlian keenam yang terkenal dengan kutukannya bernama berlian The Eye of Brahma. Ia telah ditemukan pada abad ke-19 dan warnanya seperti kelabu kehitaman. Menurut catatan sejarah, batu permata ni sebenarnya terletak pada satu patung Dewa Brahma di India. Batu ni telah dicuri oleh seorang penjaga kuil atau padri muda dan menjualnya dalam black market. Dan batu ni telah bertukar-tukar tangan dan setiap daripada tuan batu ini akhirnya mati bunuh diri. Kutukan pertama terjadi pada tahun 1932 di mana batu ini telah dijual kepada seorang lelaki yang bernama J.W. Paris. Setelah mendapat batu ni, dia pun jual lah dekat orang lain. Selang beberapa hari menjual batu permata tu, pada tanggal 7 April, J.W. Paris didapati terjun daripada tingkat tinggi bangunan. Bunuh dirilah tu. Selepas tu batu permata ni jatuh pada seorang perempuan iaitu Puteri Leonila daripada Rusia. Si puteri ni pun mengalami nasib yang sama kerana dia mengakhiri hidupnya dengan terjun daripada bangunan tinggi. Akhirnya batu permata ni jatuh kepada tangan adiknya yang bernama Puteri Nadia. Dan seperti kakaknya, Puteri Nadia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan terjun daripada bangunan tinggi. Batu permata ini akhirnya jatuh pada tangan Charles Wilson pada tahun 1950-an. Wilson telah memotong batu berlian ini menjadi bentuk lain dan sejak daripada itu tak lagi didengari kutukan atau kematian disebabkan oleh batu permata ini. Batu permata yang ketujuh, abang simpan dulu cerita ni sebab abang nak cerita dalam satu versi yang panjang. Nantikan cerita abang. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi cerita atau maklumat tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.